أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Anak-anak yang dirahmati Allah, ya, kita panjatkan kesyukuran pada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang mempunyai dunia ini, yang mentadbir semesta alam ini, yang masih memberikan kita peluang dan juga ruang untuk sama-sama kita hadir dan duduk di majlis ilmu yang penuh keberkatan ini, ya. Dan insya-Allah seperti yang Ustaz war-warkan sebelum ni, kuliah maghrib kita yang berlangsung secara online ini kita buat ataupun kita jalankan sepanjang tempoh PKP yang dijadualkan sepanjang 2 minggu ini. Jadi insya-Allah giliran ustaz, ya, setiap malam insya-Allah kalau ada ustaz-ustaz yang lain, ustaz-ustaz yang berada di luar sana yang mahu berkongsi ilmu dengan masyarakat, bolehlah sama-sama untuk hadir ke Madrasah Ubudiyah Kampung Tanjung Batu Tengah ini untuk sama-sama kita berkongsi ilmu, berkongsi pengalaman. Mudah-mudahan ramai lagi di luar sana beroleh manfaat, ya. Pak, kalau ustaz hadir di mana-mana kuliah maghrib di masjid, ya, paling-paling pun yang tengok kuliah maghrib ustaz secara live di masjid, paling-paling dalam paling ramailah 30 orang. 30 orang, ya, paling ramai datang ke masjid, ya, sejak dulu, ya. Tapi kalau kita buat kuliah live ni, ya, dia boleh mencecah sampai ratusan, 600, 700, 800, hatta pernah sampai 1000 view. Jadi siapa yang menyaksikan kuliah ini, bolehlah dia share banyak-banyak, ya. Ya, dia boleh share supaya orang lain pun dapat manfaat, walaupun sekadar duduk di rumah, walaupun sekadar mereka baring-baring ke, duduk ke, ya, mengisi waktu maghrib ini. Jadi boleh share supaya sama-sama kita beroleh manfaat dan sama-sama kita mendapat pahala kebaikan daripada majlis ilmu ini. Baik, malam ni insya-Allah kita akan sambung pengajian kita dalam kitab Syama'ilun Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu satu kitab yang menceritakan tentang kesempurnaan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, bermula daripada fizikal Nabi, ya, dan juga pakaian yang Nabi sallallahu alaihi wasallam pakai, serta perlakuan serta kepribadian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kita akan jumpa dalam bab ini, dalam kitab ini, ya. Insyaallah malam ni kita akan sambung pada bab yang ke-21 pada buku kamu itu anak-anak, ya. Pada bab yang ke-21, babun ma jaa fi jilsati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, iaitu bab pada menyatakan tentang cara duduk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, ustaz bacakan hadis dia, yang pertama. An Qailata binti Makhramah radhiyallahu anhuma annaha ra'at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil masjid wa huwa qa'idun qurfusa. qalat falamma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mutakhashshi'a fil jilsati ur'itu minal faraq. Baik, diriwayatkan daripada Qailah binti Makhramah radhiyallahu anha bahawa beliau melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di dalam masjid, dan ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk secara qurfusa. Nanti kita akan jumpa apa yang dimaksudkan, apa ditarifkan dengan duduk secara qurfusa ini. Beliau berkata, apabila aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu khusyuk duduknya,
duduk dalam keadaan begitu, maka timbullah perasaan gemetar dalam diriku, dalam hatiku dengan keadaan baginda. Baik. Urusan daripada hadis ini, ya, daripada Qailah binti Makhramah. Dia satu hari ni, Qailah ini, ya, dia masuk ke dalam masjid, ya. Bila dia masuk ke dalam masjid, dia melihat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk secara qurfusa. Lalu bila dia melihat Nabi dalam keadaan begitu, timbul rasa gerunnya. Timbul rasa takutnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Timbul maksudnya bukan dia takut pasal apa? Rasa gerunnya tu dia melihat Nabi dalam keadaan itu. Nabi ni standard Nabi, level Nabi. Ya, kedudukan Nabi yang terlalu tinggi tu, bila masuk dalam masjid, Nabi duduk dalam keadaan begitu. Dalam keadaan orang biasa. Bukan maksudnya Nabi ni bila masuk dalam masjid, Nabi tunjuk yang Nabi ni terlampau hebat, terlampau megah. Bila masuk dalam masjid, Nabi duduk seperti orang biasa. Nah, sebab tu bila kita masuk dalam masjid, ya, sama ada orang kaya kah kita, sama ada kita ni orang yang biasa-biasa kah, sama ada kita orang pangkat bawah kah, raja kah, bila masuk masjid, kita semua sama. Ya? Inna akramakum indallahi atqakum, kata Allah. Sesungguhnya yang mulia di kalangan kamu adalah orang yang bertakwa. Maksudnya kalau di luar orang masih menilai kita dengan kasta-kasta. Kasta-kasta ni maksudnya status kita. Bila di luar orang tengok, ini ketua pengarah, ini orang kaya, ini toke. Bila di luar orang akan memandang itu dunia. Tapi bila masuk masjid, semua ndak dah. Semua ndak dah. Sebab tu saf-saf di depan itu, siapa masuk saf depan, siapa dulu datang masjid, dia masuk. Ya, jangan dalam masjid pun kita bawa masih lagi yang status-status kita masih bawa kemegahan kita. Nak menghadap Allah masih bawa begitu. Nak menghadap Allah, Allah paling agung tu, kita masih begitu. Kadang kita tengok ya, setengah orang, ya, bila nampak tukang sapu di tepi jalan, orang bukan pandang pun. Nampak tukang sapu ni biasa saja, standard biasa. Malah ada yang tidak suka pun tengok tukang sapu. Kadang orang yang duduk di tepi jalan, orang tengok macam biasa. Ya, orang tengok macam biasa. Tapi cuba bayangkan, ketika dia masuk di dalam masjid, ya, ketika dia masuk di dalam masjid, kadang tukang sapu tu datang lebih awal daripada ketua pengarah. Kadang orang yang duduk yang tidak ada apa-apa tu, yang tidak ada apa, dinampak masyarakat macam tidak ada apa-apa. Tapi kadang bila masuk waktu, ya, azan berkumandang, orang ni duluan datang. Yang ketua pengarah tadi, yang orang kaya tadi sibuk, datang lambat. Kadang sembahyang pun ujung-ujung. Ya. Nih, yang Allah Ta'ala nak tunjukkan. Kemuliaan kita itu, inna akramakum indallahi atqakum. Jadi, Qailah tadi, bila dia masuk ke dalam masjid itu, dia rasa gerun itu, bukan sebab dia rasa gerun, dia takut dengan Nabi. Tapi dia tiba-tiba dia rasa gerun, sayu, lihat Nabi dalam keadaan begitu. Itu Nabi. Nabi yang sudah dijamin masuk syurga, masuk ke dalam masjid dalam keadaan begitu. Masih dalam keadaan duduk Nabi itu, qurfusa. Baik. Apa yang dimaksudkan dengan duduk qurfusa ini? Duduk qurfusa ini dapat kita pahami, iaitu dia duduk di atas dua papan punggungnya. Macam keadaan kita duduk sekarang lah. Kita dalam keadaan kita duduk sekarang ini, kita merapatkan paha ke perut, lalu memeluk erat kedua tangan kita. Ya, kita duduk, kemudian kita punya kaki ni, ya, paha ini terus ke perut kita, ke bahagian dada dan juga perut, lalu kita berpeluk dengan tangan kita. Faham tak? Dapat tak gambarkan? Begitu keadaan Nabi ketika Nabi dalam masjid itu, ya, Nabi duduk merangkul lutut dan kedua tangannya. Dalam keadaan begitu sekali. Menunjukkan Nabi itu betul-betul tawaduk ketika itu. Masjid pun. Itu sebab kalau masuk dalam masjid ni, janganlah bawa kita punya kebanggaan itu. Ya, ini Nabi sudah tunjukkan kepada kita cara Nabi duduk dalam masjid. Nabi duduk dalam masjid, Nabi betul-betul menghadap Allah, serahkan bulat-bulat pengharapan Nabi kepada Allah. Dan kan kalau ditengokkan tu Nabi,
Ya, manusia yang paling agung, yang tidak ada lagi manusia yang standing dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, baik anak-anak. Hadis yang seterusnya kita teruskan dengan hadis yang ke 128 pada buku kamu, ya. Di mana disebutkan di sini. An Abbad ibni Tamim an ammihi annahu ra'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam mustalqiyan fil masjid wadi'an ihda rijlaihi 'ala al-ukhra. Baik. Daripada Abbad bin Tamim menceritakan daripada pakciknya, iaitu Abdullah bin Zaid rahimahullah radhiyallahu anhuma. Lalu dia pun menceritakan bahawa beliau melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam berbaring di dalam masjid sambil berlunjur, dalam keadaan berlunjur dengan meletakkan salah satu kaki baginda di atas kaki yang satu lagi. Ya, pakcik kepada Abbad bin Tamim ini, dia masuk masjid. Bila dia masuk masjid, dia lihat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila dia lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika itu Nabi ada dalam masjid dalam keadaan Nabi terlentang. Berbaringlah maksudnya ketika itu. Tapi bukan Nabi tidur. Nabi duduk terlentang, maksudnya berbaring ketika itu dalam keadaan kaki Nabi ini, ya, kaki Nabi berada, salah satunya berada di atas kakinya yang lain. Nabi berlunjur, duduk baring secara terlunjur. Tu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan salah satu kakinya ini di atas kakinya yang lain. Sama ada kaki Nabi di atas kaki kanannya di atas kaki kirinya, ataupun kaki kiri Nabi di atas kaki kanan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang disebutkan dalam hadis ini. Baik. Menurut pendapat, ya. Kenapa mati ni Lan? Ada. Mati, tempat ustaz ni mati. Masih on lagi, ya? Okey. Ya. Perbuatan Nabi itu, ya. Mustalqiyan, iaitu dapat diertikan Nabi tidur ataupun berbaring. Istilahnya Nabi berbaring dengan keseluruhan belakang badannya. Nabi berbaring dengan keseluruhan belakang badannya, dan juga Nabi meletakkan salah satu daripada dua kakinya itu, salah satunya berada di atas yang lain. Begitu yang disebutkan dalam hadis ini, pengertian hadis ini. Dan cara begini, ulasan daripada penulis kitab ini, dia kata cara begini, iaitu duduk berbaring berlunjur itu, cara ini, ya, hanyalah kita boleh lakukan sekali-sekala. Ini bukan cara Nabi duduk, bukan cara Nabi yang Nabi selalu buat, dah. Ini sekali-sekala. Ya, kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk dalam keadaan begitu? Ya, untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam ini kerana ada hajat Nabi duduk, dan cara Nabi berbaring begitu kerana ketika itu Nabi nak berehat. Rehat Nabi sekejap, bukan macam rehat kita. Rehat kita lama. Rehat Nabi sekejap saja. Ya, sekadar Nabi sallallahu alaihi wasallam melepaskan lelah itu, melepaskan penatnya, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bangun. Itu. Jadi maksudkan Nabi baring sebentar dalam keadaan kakinya berlunjur dan satu kakinya berada di atas satu kakinya yang lain, ya, dengan keseluruhan badan Nabi itu berada di lantai. Keseluruhan badan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berada di lantai. Nabi buat begitu ketika Nabi berehat, dan ini bukanlah kebiasaan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begini, ini kaki kita, faham kan? Ini kaki kita, ini kaki kanan, ini kaki kiri berada di sini. Macam kalau kita istilahnya duduk palang lah, ataupun kaki kita bersilang. Begitu, itu yang Nabi sallallahu alaihi wasallam lakukan. Tapi ingat, Nabi buat ini bukan kebiasaan Nabi. Nabi rehat sebentar, Nabi berdiri. Ya, dan sahabat ketika itu melihat. Dan ini, perbuatan ini, yang cara duduk begini ini, ya, bukanlah kebiasaan yang apatah lagi kalau dilakukan di tempat-tempat ramai.
Kita duduk di tempat ramai, seumpama masjid, kita duduk di tempat orang awam, di mana-mana kita duduk, ya. Ini bukan kebiasaan. Ini bukan kebiasaan yang ditunjukkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Adapun kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di masjid, Nabi tidur di dalam masjid ini, Nabi terlentang dengan mengangkat bahagian kiri ke atas. Maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau Nabi tidur, ya, Nabi akan letakkan, maksudnya bahagian kanan ini sebelah bawah. Begitulah cara tidur baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faham kan? Maksudnya Nabi akan tidur ini secara lambung kirinya berada di atas, bahagian kirinya berada di atas. Ini salah satu yang Nabi tunjukkan. Ya, kalau kita tidur bahagian kiri, ada orang biasa dia tidur bahagian kiri, ya. Coba tengok di bahagian kiri itu, sebelah kiri itu apa yang paling banyak? Organ banyak di situ, jantung kita, hati kita, apa semua. Jantunglah utamanya di situ. Kan? Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tunjukkan kepada kita, Nabi tidur dengan menghadap, ya, Nabi bahagian kanan ini berada di bawahnya. Ya. Namun, ya, kalau dilakukan sekali-sekala, maksudnya perbuatan tadi itu tidak ada masalah. Perbuatan berlunjur kaki itu dilakukan sekali-sekala tidak ada masalah. Tapi kita ini kalau boleh, bila kita tidur di dalam masjid ataupun di mana-mana tempat tidur, kalau boleh jangan tidur terlentang. Jangan tidur terlentang. Kerana dibimbangi, lebih-lebih lagi di masjid. Kalau kita tidur di terlentang ini, ya, takut orang ada yang tidak sedar. Waktu kita tidur mana ada kita sedar? Waktu kita tidur kita sedar tak kita kentut? Kalau kita tidur tu kita sedar tak kita kentut? Sedar. Sedar kita. Ya? Jadi kalau ada orang kentut time tidur itu dia sedar tuh. Ya. Tapi kita waktu kita tidur ada perkara yang kita tidak sedar. Kadang kita punya sarung ini. Sarung kita ini telundir tak angkat sampai atas. Sarung kita tak angkat sampai atas. Bila sarung terangkat sampai atas, takut-takut pula kawan hari itu tak pakai spender. Ya. Jenis yang ni, jenis pedajal member ni ramai ni. Jenis yang buat dajal sama member ni. Member sudahlah tidur tak pakai, tidur tak pakai ni. Member tidur tak pakai seluar dalam. Bila dia tidur dalam keadaan begitu, berlunjur pula, kan? Takut-takut dia punya aib ataupun dia punya kemaluan, ya, boleh dilihat oleh orang, menyebabkan dia sendiri, ya, menanggung malu. Begitu yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tunjukkan kepada kita semua berkaitan dengan cara Nabi sallallahu alaihi wasallam tidur terlentang ini, ataupun cara Nabi sallallahu alaihi wasallam tidur yang secara terlunjur tadi. Baik. Dan perbuatan Nabi ini, kita baca hadis, ya, sebelum kita ni masuk pada huraian, kita baca hadis yang ke-129. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza jalasa fil masjid ihtabi biyadihi, ya. Baik. Disebutkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri, dia mengatakan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila duduk di dalam masjid, baginda akan duduk merangkul dua lututnya dengan dua tangan baginda. Baginda duduk itu dipanggil ihtiba. Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, ya, bila Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi duduk, Nabi akan peluk dua lutut Nabi itu. Bila Nabi duduk, Nabi akan peluk dua lututnya. Peluk betul-betul, peluk yang kuat. Nabi duduk. Bila Nabi duduk dalam masjid, Nabi duduk begitu. Ya. Di setengah negara Arab ini, di setengah negara Arab, orang Arab ni dia akan duduk begitu, dan ada setengah mereka ini, mereka ikat pula. Mereka ikat badan mereka duduk tadi memeluk dengan memeluk mereka punya lutut tadi, sudah mereka peluk begitu, mereka ikat badan mereka. Mereka ikat, tidak jatuh. Tidak jatuh. Nih, coba kita try lah nanti. Coba duduk begitu, duduk kita pegang kita punya lutut itu, kemudian ikat. Tidak jatuh. Sebab, ya, orang Arab ini, seperti disebutkan al-ihtiba'u hafanul Arab,
Duduk ihtiba itu adalah dinding bagi orang Arab. Begitulah keadaan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk. Dan juga satu hadis daripada Jabir bin Samurah radhiyallahu an, dia mengatakan qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza shalla al-fajr tarabba'a fi majlisi hatta tatlu'a al-syamsu hasna. Baik. Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, kata Jabir bin Samurah, kalau Nabi lepas solat subuh, selepas Nabi solat subuh, biasanya Nabi akan duduk bersila. Tarabba'. Nabi akan duduk bersila di tempat duduknya itu, di mana Nabi duduk solat itu, Nabi akan duduk di situ. Nabi akan duduk lama di situ hatta tatlu'a asy-syams, sehinggalah terbit matahari. Nah, ini sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita lepas solat subuh, duduk di situ. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam tunjuk baginda akan duduk di situ lama secara tarabba', iaitu bersila. Ya? Dan juga duduk lama, Nabi duduk lama di situ sehinggalah terbit matahari. Itu keadaan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, yang Nabi duduk itu. Baik. Ya, nampak keindahan pribadi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui cara duduk itu. Tapi kadang-kadang kita tengok ni, ya, anak-anak yang dirahmati Allah sekalian, kadang-kadang kita tengok di setengah masjid-masjid ini, ya, ada orang dalam masjid dia tidak beradab. Ustaz minta maaf. Ada orang kadang-kala di dalam masjid dia tidak beradab. Maksudnya dia tidak beradab macam mana? Ya, ada setengah orang, ya, anak-anak, dalam masjid dia masih boleh meninggikan suara. Dalam masjid dia masih boleh meninggikan suara. Ustaz selalu perhatikan. Ya, dalam masjid dia cerita hal-hal dunia yang tidak berfaedah. Hatta kita kita nak solat pun masih ada yang bersuara. Imam sudah ke depan, ya, imam nak mengangkat takbir tu, masih ada di belakang tu bersuara. Sepatutnya bila kita berada dalam masjid, adab kita lebih-lebih lagi. Tolong jaga. Sebab kita dalam rumah kita. Kita masuk dalam rumah kita, ada orang buat bising. Orang buat bising dalam rumah kita. Ya, tentu kita tidak selesa. Tu rumah kita. Apatah lagi rumah Allah. Bila dia masuk dalam masjid, ya, antara adab masuk di dalam masjid ialah melakukan salat sunat tahiyatul masjid. Ni antara adab dia. Sebab tu kena berwuduk dari rumah. Berwuduklah dari rumah. Ya. Kalau berwuduk dari rumah ni, ada riwayat mengatakan, ya, setitis dosa-dosa kecil ini boleh terhapus. Dosa-dosa kecil boleh terhapus. Dia air wuduk kita tu jatuh, ini boleh menghapuskan dosa-dosa kecil. Bila kita sampai di masjid, terus kita solat sunat tahiyatul masjid. Solat sunat tahiyatul masjid. Bukan duduk dulu. Kalau ada orang datang masjid, dia datang masjid, kemudian bila dia sudah duduk di masjid, dia datang masjid, dia duduk, baru dia nampak orang buat solat tahiyatul masjid, baru dia teringat, aku belum tahiyatul masjid. Tidak terpakai. Tahiyatul masjid itu sebelum kita duduk. Kalau kita duduk sebentar saja, duduk sebentar sekejap, menghilangkan penat, baru kita berdiri, tak ada masalah. Tapi bila dia duduk lama, habis itu bila dia nampak orang solat sunat, baru dia berdiri. Solat sunat lah. Ini tidak. Tahiyatul masjid itu kamu masuk, terus mendirikan solat. Itu tahiyatul masjid. Itu adab dia. Ya, adab. Menjaga kebersihan di dalam masjid. Samalah juga dalam majlis-majlis ilmu pun begitu. Ya, jaga adab. Ketika kita sedang belajar ini, jaga adab kita. Dan lagi kalau kita sedang beribadah menghadap Allah Subhanahu wa taala. Itu dalam masjid itu, lupakan semua hal dunia ni. Itu yang pelik, kadang-kadang ada orang solat ni dia masih gundah. Dia solat tapi dia gundah. Tak tahu apa masalahnya. Sedangkan solat ini, dia ni penyembuh. Solat ini penenang kita. Ada orang bila ada masalah, dia pergi jumpa kawan dia. Ya, dia jumpa kawan dia bila ada masalah itu, masalah ini, dia jumpa kawan dia, bawa bercerita. Perkara pertama kalau kita ada masalah, set dalam minda kita, masalah ini Allah Taala yang bagi. Masalah ini Allah Taala yang bagi. Ya. Jadi letakkan Allah Taala, letakkan Tuhan ini
paling besar dalam hidup kita, nescaya masalah kita jadi paling kecil. Ini masalah dia letak paling besar. Tak ada duit, tak ada bini, ya, tak ada telefon, letak paling besar masalah. Tak ada makanan, memanglah kan bagi diri kita. Kan, tapi kan ada cara penawarnya. Cara penawarnya itu solat. Jadi kalau orang yang tidak solat itu, cuba. Tapi kalau orang yang tidak solat, ya, Ustaz nak pesan, kalau orang yang tidak solat, kita jangan perkecilkan dia. Kalau orang yang tidak solat, kita jangan perkecilkan ataupun jangan kita hina dia. Jangan. Dan orang solat ini, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ya, doa sahaja. Doa saja kita. Kita jadikan mata kita ini, bukan kita jadikan mata kita ini mata lalat yang sentiasa melihat keburukan, sentiasa melihat kejahatan. Ini mata lalat. Ya, lalat dia hinggap di mana habis? Sampah. Di mana lagi? Tempat najis. Itulah lalat akan hinggap. Kerana dia suka di situ. Boleh sahaja lalat kalau dia mau hinggap di bunga, boleh sahaja kalau dia mau hinggap di atas rumput, boleh sahaja dia mau hinggap. Cuma mata lalat begitu. Suka mencari keburukan. Jangan jadikan kita mata lalat. Jadilah mata lebah. Mata lebah yang hanya melihat, yang hanya mencari yang manis-manis. Nih. Sebab itu Ustaz ulang ayat Ustaz, ya. Ustaz ulang ayat Ustaz. Kalaulah, ayat ni pun guru Ustaz yang bagi. Kalaulah seandainya kita ini ada orang yang kecam kita, ada orang fitnah kita, atau orang perburuk-burukkan kita, sebagai contoh. Ramai. Ya. Ustaz punya guru tu dia pesan begini. Cantik dia punya ayat. Jadikan, ya, umpamakan kata-kata kecaman manusia, fitnah manusia, umpamakan dia seperti batu bata. Umpamakan dia seperti batu bata. Kata-kata kecaman yang buruk-buruk itu umpama seperti batu bata. Jangan letak di belakang. Kalau letak di belakang, dia akan membebankan kita. Dia akan membebankan kita. Bila orang buruk ini kita letak di belakang, maksudnya kita fikir, jangan letak di belakang, kerana ia akan memberatkan kita, akan membebankan kita. Tapi letak dia di mana? Letak dia di tapak kaki. Untuk senang kita pijak dan kita melangkah. Tuh, kau mau cakap aku apa? Cakap, tidak ada masalah. Sebab aku hidup bukan kerana kau. Aku mati bukan kerana kau. Kau cakaplah, biar satu dunia ni benci aku, biar macam mana pun. Yang penting aku tahu apa yang Allah Ta'ala, aku buat ini kerana Allah Ta'ala. Masing-masing nanti anak-anak, ya, Ustaz sebut, di hadapan Allah masing-masing ini akan bertanggungjawab. Masing-masing apa yang kita buat di hadapan Allah bertanggungjawab kita. Sebab tu kalau ada orang fitnah kita, kecam kita, maafkan. Orang fitnah, orang burukkan kita, kecam kita, orang cakap Ustaz begini, Ustaz ada orang kata Ustaz begini, maafkan. Maafkan dia. Maafkan. Jangan gara-gara dia urusan kita di padang mahsyar kelak kita lambat masuk syurga gara-gara kita berurusan dengan dia. Biar dia berurusan dengan Allah. Kita ni sudahlah. Itu. Ya, ini pengajaran daripada tajuk kita yang ke-21. Baik. Kita beralih kepada tajuk yang seterusnya, iaitu pada tajuk yang ke-22 berkenaan dengan babun ma jaa fi tukaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bab pada menyatakan tentang cara Nabi sallallahu alaihi wasallam bersandar. Ya. Pertama didefinisikan tukaah itu apa dia? Iaitu tempat yang padanya tempat bersandar, yang mana tempat bersandar itu sama ada alasnya bantal ataupun apa sahaja, tetapi dalam hal ini kita membincangkan tentang cara duduk sambil bersandar itu. Ni pada bab ini. Di mana hadisnya ada menyebut di sini, An Jabir ibni Samurah radhiyallahu an qala, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muttaki'an ala wisadatin ala yasarihi. Baik, daripada Jabir bin Samurah radhiyallahu an katanya, aku melihat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersandar pada satu bantal, ya, yang mana Nabi meletakkan bantal itu pada sebelah kirinya. Ya. Kamu mungkin tidak dapat bayangkan bagaimana. Tapi tengok cara orang Arab.
Ustaz biasa tengok orang Arab kalau pergi umrah, kalau bawa orang jemaah pergi umrah, biasa nampak orang Arab dia akan bersandar. Dia letak satu tangannya di sini, dia bersandar. Dia duduk, kadang dia macam berbaring. Ya. Dia cakap berbaring, tak juga berbaring. Dia cakap duduk, tak juga duduk. Tapi dia bukan berbaring, dia bukan juga duduk. Itu yang dimaksudkan sebagai tukaah itu. Ya. Dan Nabi SAW bersatu hari ini dilihat oleh Jabir bin Samurah, ya, Nabi SAW bersandar dengan mengiringi di atas sebiji bantal di sebelah rusuk kiri baginda. Itu cara Nabi SAW bersandar. Bersandar bukan tidur. Ya, Nabi bersandar macam biasa. Dan juga disebutkan di sini kadang-kadang juga, ya, kadang-kadang juga Nabi SAW bukan sahaja bersandar sebelah kiri, tapi kadang-kadang Nabi juga bersandar sebelah kanan. Nabi kadang-kadang bersandar sebelah kanan. Selepas Nabi bersandar mungkin baginda letih, ya. Selepas tu baginda bersandar sebelah kiri, kanan. Macam kita juga, ya. Sebab itulah Nabi SAW ni anak-anak, ya. Kita tengok antara hikmah dia kenapa Allah Ta'ala turunkan Nabi ini, ya, turunkan golongan Nabi dan Rasul ini di kalangan manusia. Ya. Diturunkan baginda Nabi SAW dan Nabi-Nabi, Rasul-Rasul semua diturunkan daripada kalangan manusia, bukan daripada malaikat. Ya. Boleh sahaja kalau Allah Ta'ala mau turunkan Rasul ataupun Nabi itu daripada kalangan malaikat. Boleh sahaja kalau Allah Ta'ala mau turunkan golongan Nabi dan Rasul itu daripada golongan jin. Boleh. Allah Ta'ala Maha Kuasa. Boleh, tidak ada masalah. Tapi apa hikmah dia bila Allah Ta'ala menurunkan, mengutuskan Nabi daripada kalangan kita sendiri? Ya. Kerana senang untuk kita ikut Nabi. Bagaimana cara Nabi makan, kita disuruh ikut bagaimana cara Nabi makan. Sebab Nabi manusia. Dia boleh tunjukkan kepada kita. Bila Nabi berjalan, bagaimana cara Nabi berjalan, kita boleh ikut bagaimana Nabi berjalan. Sebab dia manusia. Bagaimana Nabi solat, cara Nabi solat, kita senang ikut sebab dia manusia. Cuba bayangkan kalau Nabi dan Rasul daripada golongan jin. Macam mana kita mau solat? Macam mana kita mau solat? Tak tahu kita macam mana jin solat, Ustaz. Nah, bab tu Allah Ta'ala turunkan Rasul-Rasul dari kalangan manusia. Yang sama macam kita. Ya, jadi senang untuk kita tengok, ya, senang untuk kita contohi. Dan ini bab ini Nabi SAW, ya, dikatakan Nabi SAW ini, ya, bila Nabi SAW berehat-rehat itu, kadang Nabi akan bersandar dengan bantal pada sebelah kirinya, kadang pada sebelah kanannya, ya. Bergantunglah juga, itu pun bergantung kepada keperluan kita, iaitu badan kita ini perlu kepada rehat. Badan tidak boleh dipaksa untuk bekerja 24 jam. Dan tidak boleh juga dilayan jadi pemalas 24 jam. Badan, adakah orang 24 jam tidur? Ada? Ada orang tidur? Adakah orang tidur 24 jam? Pepatah Arab sebut, man nama tawilan famata abadan. Man nama tawilan famata abadan. Ya, kalau ustaz tidak silap lah, itu pepatah Arab. Siapa yang tidur panjang, sungguhnya dia mati buat selama-lamanya. Ini betul lah. Ya. Betul lah ini maksudnya. Siapa yang tidur, kerjanya tidur. Orang lain sudah berjaya, dia masih tidur. Nanti orang lain sudah berkereta, dia pergi iri hati pula. Orang kita ni masalah hidup orang kita ni. Masa kita miskin, dihina. Orang kita. Masa kita miskin, dihina. Bila kita sudah kaya, difitnah. Ini orang kita. Pelik. Kalau kita jadikan ni yang sunnah baginda Nabi SAW, bangun awal. Nabi bangun awal. Nabi bangun awal, sebab tu di madrasah ni ustaz suruh kita, kamu bangun awal. Ya, bangun awal. Sebab tu sunnah baginda Nabi SAW. Berapa kerat sahaja tidur Nabi. Berapa kerat sahaja tidur Nabi. Berapa jam sahaja Nabi tidur. Ya. Kalau ikutkan Nabi, kalau ikutkanlah, sudah ahli syurga. Nabi ahli syurga. Kalau Nabi nak beribadah pun, confirm sudah masuk syurga. Tapi Nabi sampai bengkak kaki Nabi solat. Sayyidatina Aisyah tegur Nabi, ya Rasulullah, kenapa sampai begini engkau beribadah? Sampai pecah-pecah engkau punya kaki. Sampai bengkak kakimu. Apa kata Nabi? Salahkah aku jadi orang bersyukur?
Kata Sayyidina Aisyah, sedangkan kau tu ya Rasulullah dijamin tempatmu di syurga. Tapi kata Nabi, aku mau jadi orang bersyukur. Salahkah? Ada masalah? Itu Nabi. Tapi orang kita, gaya lebih daripada Nabi. Belum confirm masuk syurga. Jangankan masuk syurga, mati dalam husnul khatimah pun belum confirm lagi. Tapi cara kita hidup, ya Allah, cara kita hidup, subhanallah. Baik, Ustaz, seterusnya, ya, satu hadis yang agak panjang ini, tapi Ustaz bacakan juga. Hadis yang ke-131. An Abdurrahman ibni Abi Bakrah an abihi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala uhaddithukum bi akbaril kabair? Qalu bala ya Rasulullah. Qala al-isyraku billah wa uququl walidain. Qala wa jalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kana muttaki'an. Qala wa shahadatu zawur aw qaul zawur. Qala fama zala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaquluha hatta qulna laitahu sakata. Ya, daripada Abdurrahman bin Abi Bakrah, daripada ayahnya, ayah Abdurrahman bin Bakrah ini, katanya, ya, satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata dengan kami, bertanya dengan kami, mahukah kamu, kata Rasulullah, satu hari kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mahukah kamu kalau aku ceritakan tentang sebesar-besar dosa? Nabi cakap kepada tadi sahabat-sahabat tadi, kamu mau tak kalau aku ceritakan tentang sebesar-besar dosa? Lalu para sahabat cakap, para sahabat pun menjawab, maulah ya Rasulullah. Ya, kau sudah offer cerita tentang dosa besar, kami maulah ya Rasulullah. Lalu Nabi mengatakan, ya, satu hadis yang sangat panjang, Nabi mengatakan, antara dosa besar yang sangat besar, dia dosa besar tapi paling besar, dia kezaliman tapi kezaliman paling besar, yaitu yang pertama, al-isyraku billah, syirik kepada Allah. Ketika ini Nabi duduk dalam keadaan Nabi bersandar sebelah kirinya sambil Nabi berkata, kamu mau dengar tentang dosa-dosa besar yang paling besar? Nabi duduk dalam keadaan begitu. Dapat bayangkan? Ya, kamu mau dengar tak antara dosa besar yang paling besar? Sahabat kata, maulah ya Rasulullah. Kau sudah cakap begitu, mestilah kami mau dengar. Lalu Nabi sebut antara dosa besar yang pertama, syirik kepada Allah. Nih, syirik kepada Allah, dosa paling besar yang tidak diampunkan. Ya, jangan kita solat syirik masih. Ya, bangsa-bangsa kita ni, minta maaf Ustaz sebut, bangsa Ustaz juga, bangsa sama bangsa kita. Ya, syirik tapi menyimpan di rumah itu ada kelambu kuning. Ya, rumah-rumah kuning ini. Ini jihad kita. Belajar agama kita nih. Belajar agama, tapi kalau di rumah masih ada itu, Allah. Susah kita. Ini syirik. Antaranya yang pertama. Yang keduanya kata Nabi, selepas dosa syirik itu, ialah dosa derhaka kepada kedua orang tua. Ya. Lepas syirik kata Nabi, dosa derhaka kepada orang tua. Ini antara syirik antara dosa besar yang paling besar dan kezaliman besar yang paling besar. Syirik, derhaka kepada orang tua. Lalu selepas Nabi bercerita panjang itu, Nabi menukar posisinya, duduk sebelah kanan pula. Nabi menyambung, kata mereka Nabi menyambung, ya, selepas itu saksi palsu, kesaksian palsu. Dia tidak nampak tapi dia kata dia nampak. Dia tidak mimpi, dia kata dia mimpi. Ini jangan ya. Ada orang dia kata dia mimpi Rasulullah, dia mimpi ini. Ini kena betul-betul. Ataupun kesaksian palsu. Dia tidak pernah nampak kejadian tu, tapi orang istilah kita apa? Istilah orang kita yang trap-trap yang pertama. Kita ni mau jadi yang pertama. Ya, padahal bukan dia nampak pun. Ini antara kesalahan paling besar. Ataupun dia berkata-kata dusta. Ya, 10 dia cakap, 12 tak boleh percaya. Ni antara dosa besar yang paling besar. Selepas Nabi berkata-kata itu, ya, Nabi sebut dosa ini, Nabi bertukar sebelah pula, sebelah kanan, selepas sebelah kiri, Nabi bertukar sebelah kanan. Lalu, ya, bapa kepada Abdurrahman ini tadi, dia pun berkata, kami ni kesian pada Nabi.
Kesian pada Nabi. Dalam hati dia kata, biarlah Nabi berhenti dulu. Ketika Nabi bercerita panjang itu tentang dosa besar, kezaliman besar itu, ya, sahabat-sahabat melihat Nabi ni macam seolah-olah sekejap Nabi sebelah kiri, sekejap Nabi sebelah kanan, lalu sahabat ni kata, kesiannya Nabi. Kalau boleh biarlah Nabi berhenti dulu. Bukan sebab mereka tidak suka dengar cakap Nabi itu, tapi mereka kesian posisi Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk begitu. Ya, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap juga meneruskan, ya, meneruskan kata-katanya. Baik, yang seterusnya disebutkan pada hadis 132, ya, tengok pada hadis 132 disebutkan di sini, an Abi Juhaifa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amma ana fala akulu muttaki'an. Daripada Abi Juhaifa, katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, sesungguhnya aku tidak makan bersandar. Aku tidak makan bersandar. Ini. Maksudnya coba kita tengok macam yang Ustaz sebutkan tadi, perbuatan itu yang Nabi duduk, Nabi letak sebelah kiri, Nabi bersandar dengan bantal tadi. Nabi kata, aku tidak makan dalam keadaan begitu, yang makan bersandar. Dan nampak kan? Zaman dulu-dulu punya filem, ya, orang kaya duduk sambil makan anggur. Nabi bukan begitu. Ya, ataupun bersandar itu. Ada orang ni dia tidur-tidur pun makan. Tidur-tidur pun makan. Dia ini, ya, penulis buku ini kata, perbuatan makan bersandar ini termasuklah di dalam kategori perbuatan orang-orang takbur. Orang-orang takbur. Yang maksudnya dia ini, takbur tahu, sombong. Dia mengatakan walaupun yang perbuatannya itu, walaupun dia keadaan begitu, dia masih boleh terima rezeki Allah itu. Itu takbur. Walaupun dalam keadaan dia bersandar, berbaring, tapi dia masih boleh makan. Ini perbuatan ini yang dikutuk. Sebab tu Nabi SAW tidak makan begitu. Nabi tidak makan begitu. Dan Nabi bagi tahu kita, jangan makan begitu. Kita akan jumpa hadis-hadisnya nanti, cara Nabi makan. Selepas ini, mungkin esok kita jumpa hadis bagaimana Nabi SAW makan dengan menggunakan 3 jari. Kita akan jumpa. Ya. Baik. Selain daripada itu, Nabi SAW menunjukkan kepada kita perbuatan tersebut tidak bagus untuk kesihatan kita. Kecuali orang sakit lah. Orang sakit di hospital tu, yang tak boleh bangun itu, ya, dia punya katil, bolehlah diangkat sedikit kan. Ini boleh dimaafkan sebab dia dalam keadaan darurat. Yang kita ini duduk di madrasah, ya, makan Maggi pun tem-tem kita tidur. Ini tak boleh lah. Nih, ataupun sambil-sambil dia duduk buka makanan anaknya, sambil-sambil duduk tengok TV, makan. Ini dilarang Nabi. Dilarang oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis-hadis yang lain juga sama juga, hadis-hadis seumpamanya menyebutkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, an Jabir bin Samurah qala raaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam muttaki'an ala wisadatin. Ya, Jabir bin Samurah kata dia nampak Nabi sallallahu alaihi wasallam ini bersandar pada bantal. Dan hadis yang terakhir, bab yang terakhir pada bab yang ke-23, babun majaa fi ittaka'i Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bab pada mengetengahkan tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam berpegang dan juga Nabi berpapah. Ya, berpegang dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam berpapah, iaitu Nabi berpaut kepada orang lain supaya Nabi sallallahu alaihi wasallam boleh berdiri. Nabi berpaut dengan orang lain, ini perbuatan muttaqi'an ni, ya, ittaka ini, ya, Nabi berpaut pada orang lain supaya Nabi sallallahu alaihi wasallam boleh berdiri. Baik, hadis yang ke-135. Tengok pada hadis kamu, buku kamu. An Anas anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana syakiyan fa kharaja yatawakka'u ala Usama ibn Zaid wa alaihi saubun qitriyun qad tawashshaha bihi fa shalla bihim. Daripada Anas, ya, satu hari ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengadu kepada Anas ini bahawa baginda sedang sakit, dan ketika itu baginda sedang sakit, baginda gering. Istilahnya gering. Gering ni istilah orang-orang besar. Macam raja, ya, nabi, gering. Kalau orang macam kita sakitlah, ya. Dia tanya, mana si Norman? Gering dia ustaz. Kita fahamlah. Norman sakit, tinggi dia punya martabat, ya. Baik. Kemudian baginda keluar,
Ya, Nabi bagi tahu kepada Anas, ya, Nabi nak keluar untuk menunaikan solat. Ya, Nabi nak keluar untuk menunaikan solat itu dalam keadaan baginda gering itu, ya. Lalu Anas bin Malik pun mengangkat Nabi sambil datanglah Usama bin Zaid itu turut memimpin memapah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Nabi memakai bajunya yang diperbuat daripada kain qitri. Kita jumpa kemarin hadis dia. Ya, yang kain yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi dicabut nyawa itu kain yang macam mana? Kain yang sangat kasar itu, ya. Dan kain itu disangkut di bahunya. Lalu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dipapah dan Nabi masuk ke masjid untuk menunaikan solat bersama dengan para sahabat. Ni disebutkan, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat-saat baginda sallallahu alaihi wasallam ujung-ujung hayat baginda, solat Nabi tidak tinggal. Nabi tidak tinggal, Nabi tetap menunaikan solat. Ya, kita hari ini ni yang bahaya ni. Ya, kita hari ini bahaya. Kalau ada yang pernah kita terutama solat, ya, terutama solat kena jaga betul. Nabi sallallahu alaihi wasallam tunjukkan, dan itulah kata Anas bin Malik, itulah solat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terakhir bersama dengan kami. Ya, Nabi minta papah keluar untuk menunaikan solat, ya. Dan hadis yang terakhir, hadis yang ke-136, Anil Fadli ibn Abbas qala dakhaltu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi maradihi alladhi tuwaffiya fihi wa ala ra'sihi isabatun safra'u fasallamtu alaihi faqala ya Fadl qultu labbaika ya Rasulullah qala ushdud bihadhihi al-isabati ra'si qala fafa'altu thumma qa'ada fawada'a kaffahu ala mankibi thumma qama fadakhala fil masjid wa fil hadis qissah. Sekejap kita berhenti untuk memberi laluan kepada azan sebentar. Bismillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati wa salatul qayyimah wa salatul fatiha syarah wa dilatul ala tarafiq wa masmul qawli mahmud bin wa innaka la tuhibbul. Baik. Kita sambung hadis yang terakhir pada tajuk kita pada malam ini, ya. Yang daripada hadis daripada Fadl bin Abbas tadi, dia kata satu hari
dia masuk menemui baginda Nabi SAW yang ketika itu Nabi sedang gering, Nabi sakit yang menyebabkan kematian Nabi. Maksudnya hari terakhir lah, ya. Dan ketika itu di atas kepala baginda Nabi SAW ada satu isabah. Isabah ini pembalut, ya, pembalut berwarna kuning yang menjadi ubat pada baginda Nabi SAW. Ada pendapat mengatakan, ya, di sini syarah ni kata pembalut kuning itu bukanlah berwarna kuning, cuma dia ubat yang menyebabkan serban Nabi SAW itu, pembalut itu menjadi warna kuning. Bukan warnanya kuning, bukan kain pembalut itu kuning, tapi disebabkan ubat itu menjadi warna kuning lah kelihatannya, ya. Dan ketika itulah, ya, kata Fadl bin Abbas tadi, aku beri salam ke atas Nabi SAW. Aku beri salam dan Nabi SAW juga memanggil aku. Lalu aku pun sahut. Lalu aku pun menyahut yang Nabi SAW memanggil aku itu. Kata Nabi, ya Fadl, wahai Fadli. Lalu aku pun sebut, labbaika ya Rasulullah, aku datang wahai Nabi. Ya, lalu Nabi sebut, selepas aku datang itu, Nabi pun sebut, ushdud bihadzil isabata ra'si. Tolong ketatkan balutan kepalaku ini, kata Nabi. Ya. Lalu kata Fadl bin Abbas tadi, fafa'altu, lalu aku buat seperti mana yang Nabi minta tu, ketatkan ikatan tadi, ikatan yang berada di atas kepala Nabi itu. Selepas aku ketatkan, Nabi pun duduk. Lalu Nabi SAW memegang, meletakkan tapak tangannya. Lalu Nabi duduk tadi, lalu Nabi pun letak tapak tangan Nabi di atas bahuku, kata Fadl bin Abbas tadi. Ya, Nabi bersandar pada bahu Fadl bin Abbas tadi. Kemudian Nabi berdiri dan Nabi pun berjalan dan menuju ke masjid. Maksudnya kisah ini panjang lagi, tapi nak membuktikan, nak menunjukkan di sini bahawa sesungguhnya Nabi SAW memang berpaut, ya, memang perbuatan Nabi berpaut itu memang berlaku. Ya, perbuatan Nabi itu nak dinyatakan itu Nabi memang buat, Nabi memang berpaut. Ya, kalau ada orang kata Nabi tidak berpaut, dak, ni menunjukkan. Macam semalam kita belajar, ada pendapat mengatakan Nabi tidak ada bayang-bayang. Ingatkan lagi, kan? Kata Ibnu Abbas, ni dak, mana ada pendapat ini, pendapat yang tidak betul mengatakan Nabi tidak berbayang, ini tidak. Ya, sungguhnya Nabi ada bayang-bayang. Nah, kita dapat tahu semua melalui ilmu pembelajaran kita. Lebih kurang juga dalam bab berpegang dan minta papah ini, Nabi SAW sesungguhnya buat benda itu berlaku dan menunjukkan walaupun dalam keadaan saat-saat akhir, dalam keadaan lemah, Nabi tetap gagahi dirinya untuk menunaikan salat. Ya, bimbang-bimbang ni anak-anak, ya, kita sudah habis kuliah kita ni. Bimbang kita umur muda ni, bimbang kita. Umur muda ni Allah Ta'ala bagi kita peluang macam-macam untuk bekerja, cari harta untuk masa kita tua nanti, supaya kita waktu kita tua kita boleh senang lenang. Kita boleh duduk. Waktu muda ni cari duit, cari harta. Jangan waktu muda ni kita guna untuk main-main, sudah tua, orang senang, kita masih bekerja. Tuh. Waktu muda ni gunakan untuk belajar, cari ilmu, untuk pergi masjid, ya. Jangan waktu tua, orang sudah senang-senang, ya. Orang sudah, maksudnya orang banyak sudah tahu, kita baru mau mula. Waktu muda ni lah, biasakan, ya. Kita ni, kepala kita ni, biasakan kita sujud. Sebab kalau kita sudah tua, ada orang bila dia sudah tua, dia datang ke masjid, dia hilang nikmat sujud itu. Dia boleh solat tapi dia duduk di atas kerusi. Orang lain boleh sujud, ya. Dia tidak boleh sujud. Dia sujud macam biasa. Orang lain sujud sampai sujud ini di lantai. Dia tidak. Ni nikmat yang hilang. Sebab tu waktu muda ni, tolonglah, ya, isi dengan belajar, isi dengan menuntut ilmu, buat kebaikan. Mau enjoy, tidak ada masalah, tapi jangan terlampau juga enjoy. Ya, ada yang boleh pastikan kah waktu dia mati umurnya berapa? Ada boleh pastikan di sini? Ya, silap-silap nanti tidur besok pagi pun tidak ada yang boleh pastikan siapa yang boleh bangun. Ya,
Bab tu Nabi SAW tunjuk dalam keadaan Nabi lemah itu gering, Nabi masih memperkasakan dirinya, Nabi kuatkan dirinya untuk pergi bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu Nabi yang Ustaz sebut, confirm masuk syurga pun bersusah payah untuk akhiratnya. Kita yang belum confirm apa-apa, ya, tapi lagak kita seolah-olah kita ini sudah confirm masuk syurga. Ya, mudah-mudahan huraian pada tajuk pada malam ini yang memberikan kita ilmu, ya, memberikan maklumat yang baru ataupun bertepatan tentang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat kita kasihi itu. Dan insya-Allah kita akan sambung kuliah kita pada besok hari, iaitu pada bab berkenaan dengan cara baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam makan, di mana pada tajuk itu kita akan jumpa makanan Nabi, cara Nabi makan dan juga apa-apa yang berkaitan dengan bab makanan Nabi. Sebelum Ustaz mengakhiri kuliah pada malam ini, Ustaz war-warkan ya di media sosial, kami sekarang di Madrasah Ubudiyah sedang mencari dana khas untuk membeli sebuah van. Ya. Van ini harga lebih kurang dalam 100,000, tapi kita perlukan buat permulaan ini untuk deposit van itu dalam 25,000. Ya, kalau ada sahabat-sahabat yang di luar sana yang menyaksikan siaran kuliah online ini, ya, jika ada niat ataupun nak berwakaf bagi membantu kami Madrasah Ubudiyah wal Mas'uliyah Kampung Tanjung Batu Tengah, Tawau, Sabah, boleh terus, saya sudah masukkan nombor akaun di situ, ataupun boleh hubungi saya Ustaz Adam selaku pengasas madrasah ini 0168358705. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meringankan ataupun memberi kemudahan kepada kita, melorongkan rezeki kita untuk kita sama-sama saling membantu. Yang baik itu datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala, yang buruk itu datangnya pada diri ustaz yang sangat dhaif dan hina ini. Kita tutup majlis kita pada malam ini dengan membaca doa. Mudah-mudahan diberkati majlis ilmu kita yang baru sahaja berlangsung tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al jama'na hadha jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'din tafarruqan ma'suma. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas samiul alim. Allahumma aftah 'alaina hikmataka wa anshur 'alaina min khaza'in rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhama malaikatil muqarrabin fi 'afiyatina rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Sallallahu alaihi Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.